Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia, Puan Maznah binti Akar, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, untuk memberikan ucapan dan merasmikan projek rintis bagi program Maya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Terima kasih juga kepada pembaca doa iaitu Encik Zaid bin Arafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang Besar Encik Aziz bin Mat Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang saya hormati Tuan Haji Azwar bin Husin, rakan saya lama di wilayah, selaku pengurusi kepada program ini. Tidak lupakan semua timbalan pengarah di bahagian JPN maupun di PPD, pegawai-pegawai daripada bahagian JPN dan juga PPD, guru-guru hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini untuk merealisasikan satu inisiatif yang saya rasa sangat penting, iaitu kita melihat kepada bagaimana kita ingin mengintegrasikan teknologi melalui pendidikan ataupun pembelajaran secara atas talian dalam talian melalui pendekatan virtual open classroom. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, idea saya untuk melaksanakan virtual open classroom ini dengan memberi fokus kepada pentaksiran bilik gajah adalah disebabkan dua perkara. Pertamanya, kita semua sedang maklum bahawa kita sedang mengalami satu situasi yang belum pernah kita lalui sebelum ini, iaitu pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan digital itu telah pun bermula sebelum pandemik COVID itu sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, pada tahun 1990-an, kita telah mulakan dengan sekolah lestari. Kemudian melalui Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025, melalui anjakan ke-7, transformasi ICT untuk ataupun pemanfaatan ICT untuk tujuan pelajaran dan pembelajaran, kita telah pun bergerak ke arah pendidikan digital. Namun apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 ialah ia mempercepatkan proses pendidikan digital tersebut. Mungkin antara anda ataupun utamanya guru akan memikirkan sekolah akan dibuka tidak lama lagi, iaitu mulai 3 atau 4 Oktober bagi negeri-negeri fasa 2, 3 dan 4 seterusnya. Apa akan jadi kepada pembelajaran dan pengajaran dalam talian? Apa akan jadi kepada pendidikan digital? Perlukah kita meneruskannya ataupun ia akan menjadi kurang signifikan? Saya ingin nyatakan di sini bahawa walaupun kita telah berjaya mengatasi pandemik COVID-19, pendidikan digital is here to stay. Here to stay disebabkan tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa kita ke arah pendidikan 4.0 ataupun education 4.0 is about preparedness for the future. Dan kita tahu bahawa education 4.0 ini adalah selaras dengan 4IR ataupun industri revolusi 4.0, yang mana penggunaan teknologi secara kreatif dan inovatif adalah the force of the future. Jadi saya percaya dan perbincangan telah pun dilaksanakan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melihat bagaimana selepas pandemik ini nanti apabila pelajar bersemuka, kita akan melaksanakan pendidikan digital ataupun penggunaan ICT secara hibrid ataupun blended. Dan ke arah itu, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mentamatkan dasar pendidikan digital, yang mana pendidikan digital ini diperkasakan, kalau kita lihat kepada definisi pendidikan digital, iaitu penggunaan teknologi secara kreatif dan inovatif
bagi melahirkan murid fasih digital yang boleh mendepani era digital ataupun cabaran abad ke-21 dan seterusnya. In fact, kalau kita lihat apabila sekolah balik bersemuka nanti, akan ada keadaan di mana sebahagian murid akan berada di sekolah manakala sebahagian ada di rumah. Jika ada kepakaran dan juga kemampuan, sekolah boleh melaksanakan pembelajaran hibrid secara sinkronus ataupun asinkronus supaya murid-murid boleh terus belajar menggunakan teknologi digital ini bagi menyediakan mereka untuk masa hadapan. So I presume that this would be what's going to happen in the future and we will be embarking it. Seperti saya sebut tadi, dasar pendidikan digital sedang diutamakan dan dalam dasar pendidikan itu sendiri kita melihat kepada 5 teras yang adalah berkaitan dengan kemahiran guru, kemahiran murid, kepimpinan berwawasan. Kita juga melihat kepada infra dan infrastruktur yang mengupayakan, kita nak lihat kepada kandungan digital yang berkualiti dan juga rakan strategik yang komited. Ini semua digarap kerana endgame-nya ialah kita ingin melihat kepada perealisasian murid fasih digital itu sendiri. Ini sangat-sangat pentingnya. BSDP ataupun bahagian sumber dan teknologi pendidikan bersama-sama juga bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha ke arah memantapkan pendidikan digital ini mengikut hasrat yang seperti dinyatakan tadi. Jadi pada pagi ini ingin saya katakan di sini kelas VOC ini adalah yang pertama dilaksanakan di Malaysia secara rasmi di peringkat kebangsaan. Tahniah kepada wilayah Pusuan Kuala Lumpur khususnya PBD Bangsa Budu kerana telah menyaut cabaran saya untuk ini. Dan saya yakin kepada kemampuan Jabatan Pendidikan Wilayah Pusuan Kuala Lumpur dan juga PPD Bangsa Budu kerana mereka jugalah merupakan saya nampak adalah penggiat kepada Open Classroom melalui PLC yang semasa dilaksanakan masa saya berada di sana secara bersemuka. Sekarang ini dengan nombor baru, kita akan melangkah setapak lagi iaitu melaksanakan kelas terbuka secara maya. Dan saya yakin melalui pendekatan ini, kita mampu mempertingkatkan kompetensi guru bukan sahaja dalam melaksanakan PDP tetapi juga mengintegrasikan teknologi agar murid-murid kita akan dapat menghayati dan juga melaksanakan proses pembelajaran secara menarik, secara inspirasi, memberi inspirasi kepada mereka. Dan melalui pendidikan digital, terutama sekarang ini secara virtual, kita telah dapat memberikan murid-murid 2 kemahiran. Kemahiran pertama ialah kemahiran dalam konten subjek itu sendiri, sama ada ia adalah subjek bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah atau sebagainya, dan kemahiran kedua ialah kemahiran digital. Ya, sebab itu PSDP sebagai peneraju generasi digital menginginkan bahawa jika guru melaksanakan proses pengajaran dan pelajaran dalam talian, ia haruslah digunakan, dimanfaatkan seboleh-bolehnya untuk sama juga meningkatkan kompetensi digital murid itu sendiri. Jadi saya berharap melalui program ini kita dapat meningkatkan kemahiran guru kita untuk melaksanakan PDP dalam talian secara kreatif dan inovatif dengan melibatkan ramai murid yang mampu melaksanakannya dan juga untuk melihat kepada bagaimana kita nak mengintegrasikan teknologi ini menggunakan pelantar D5 dan juga LMS ataupun Learning Management System yang ada di dalamnya, termasuk jugalah Google Classroom, MS Teams dan melalui Google Meet. So kita harap dengan cara ini murid-murid akan mendapat user experience yang lebih memberangsangkan. Dan umum pun telah tahu bahawa KPM melalui BSDP telah pun
telah pun menyediakan Google Workspace Station yang telah pun diberikan kepada sekolah-sekolah mulai bulan Ogos, yang mana terdapat banyak feature-feature dalam kelima yang akan meningkatkan lagi pengalaman pengguna. Dapat juga kita menggunakan data analisis data dan juga untuk pembelajaran diperibadikan. Semalam pun semasa mesyuarat dengan YGMK, saya balik semalam rumah sampai pukul 1:30 pagi. Saya dah 3 hari dah balik macam itu. Hari Selasa, hari Rabu saya balik sampai rumah 3:30 pagi. Mesyuarat habis pukul 2:30 pagi. Bunyi macam kenapalah. Tetapi apa yang saya dapati, and I always believe that jika ada cabaran, di situlah ada peluang. Di mana ada kesusahan, di situlah datangnya kecemerlangan. Kalau saya lihat kepada pengalaman saya, kita tidak mungkin dapat meningkatkan diri kita dan mempunyai kekuatan serta jati diri yang jitu jika kita tidak mengalami kesusahan. Ya, sebagai guru yang bersama kita pada pagi ini, I realize using technology for the first time and using new things is a daunting experience. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin terasa Allah susahnya, tetapi susah itu akan membolehkan kita belajar lebih tekun hingga akhirnya kesusahan itu akan membawa kemudahan dan juga kesenangan kepada kita. InsyaAllah, this is what I believe and this is what I know and I learn. When you learn through difficulties, you will triumph and you will get the best of everything. Seperti mana juga bagaimana orang masyarakat mengatakan macam mana pelajar-pelajar SPM 2020 boleh menunjukkan peningkatan yang lebih baik apabila mereka mengalami pandemik ini berbanding masa sebelumnya. The answer is simple. Bila kita diletak dalam satu situasi yang sukar, apa yang kita buat? Kita akan berusaha bersungguh-sungguh, kita akan berusaha lebih tekun ataupun lebih besar daripada sebelum ni. Dan akhirnya apa yang kita nampak ialah keberhasilan dalam belajar itu sendiri. So jangan susah, jangan gusar tentang pengalaman-pengalaman baru ataupun kemahiran-kemahiran baru yang perlu dipertingkatkan pada guru-guru, terutamanya PPD, JPN dan PSTP akan sentiasa bersama anda untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan kompetensi digital guru-guru. Dan salah satunya ialah melalui kelas terbuka Maya ini dan juga melalui Professional Learning Community. Kenapa saya gunakan Professional Learning Community? Terima kasih Cik Aziz kerana telah menceritakan sedikit tentang PLC, sebab program ini bukan program pencerapan, program ini bukan program penilaian, program ini bukan program untuk mencari salah dalam kalangan guru-guru dari segi kemahiran mereka. Kalau kita kata PLC ialah pembudayaan bagaimana kita boleh berinteraksi atau belajar secara kolaboratif. Dan pembentukan PLC itu sendiri hasratnya ialah untuk guru belajar antara satu sama lain dan meningkatkan. So, this session is about learning is about support. Bukanlah program untuk mencari salah ataupun melihat kepada kelemahan. Kita tidak melihat kepada kelemahan, kita lihat kepada peluang untuk memperbaiki kelemahan. Dan ketahuilah untuk guru-guru sekalian, jika anda dapat melalui proses ini dengan jayanya, ia akan memberi impak yang besar kepada anak-anak kita. Bantulah anak-anak kita untuk terus maju dalam pembelajaran mereka dan terus boleh mengatasi cabaran-cabaran dan menyediakan mereka untuk cabaran masa hadapan. Jadi saya tidaklah mahu bercakap lebih panjang because kita ada agenda seterusnya selepas ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada PSTP daripada sektor dasar dan pendidikan dirajui oleh Encik Syaiful Hasnan bin Abdul Hamid, juga Puan Fazliatul, Encik Fazlul dan juga timbalan-timbalan pengarah yang lain, terutamanya Dr. Wahid Syukri yang merupakan orang kuat Delima.
dan juga kepada saya nampak Tuan Haji Sofian, orang kuat dalam penghasilan bahan. Kita ada Tuan Haji TS Faridun yang baru-baru ini bersama kita di PSTP yang akan mengambil alihlah program ini tempat ini ya, sebab ia adalah program pengintegrasian teknologi. Dan juga kepada timbalan-timbalan yang lain di PSTP, tidak diluputkan kepada PPD. PPD adalah, saya selalu percaya bahawa PPD adalah orang yang sangat-sangat kuat dan hebat. Hebatnya PPD, hebatlah sekolah. That is my opinion ya. Pernah menjadi PPD di Bangsa Pudu. Jika PPD hebat, sekolah akan hebat ya. Dan juga tahniah kepada JPN, tidak diluputkan semua bahagian-bahagian yang sudi bersama PSTP dalam agenda yang sangat murni dan berwawasan ini. Jadi tahniah sekali lagi pada semua. Minta maaf jika saya tak dapat sebut semua. Saya masih lagi dizzy sebab dah banyak hari tak tidur lewat. Namun amat-amat berterima kasih. Saya doakan semoga program ini pada hari ini akan berjaya. Dan kita doakan juga untuk kejayaan negeri-negeri lain yang akan menyusul. InsyaAllah kita akan menempa kejayaan jika kita sama-sama percaya bahawa the heart of teaching is teaching from the heart. Sekian saja daripada saya, dan dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program kelas terbuka maya Virtual Open Classroom yang memberi fokus kepada pentadbiran bilik darjah. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengarah atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi.